السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 84. Muka surat 84. Bulan 1 itu kita baca hadis عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عن باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. Kita dah baca sekerat hadis ni, riwayat daripada Abi Kabsyah Al-Anmari. Kata Abu Kabsyah, dia dengar Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, salasatun uqsimu alaihinna. Nabi kata ada tiga perkara, aku bersumpah di atas tiga perkara ini. Wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu. Dan Nabi kata, aku nak cerita dekat hampa satu hadis, maka hendaklah hampa hafal hadis ini. Tiga perkara itu ialah Nabi kata, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Satu orang yang bagi sedekah, duit dia tak akan kurang. Nabi bagi satu sumpah. Nabi kata, siapa ada duit, dia ada bagi sedekah duit dia tak akan kurang, Allah akan tambah duit dia. Yang kedua, wala zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izza. Dan tidaklah satu orang yang kena zalim, dia sabar atas kezaliman yang orang buat dekat dia, Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia, maka bertambah kemuliaan dia. Kalau betul kita kena zalim, tak sah lagu manalah, satu hari Allah angkat kita balik. Allah angkat kita balik itu sebagai balasan kepada kesabaran kita atas kezaliman yang orang buat dekat kita. Nabi kata, aku sumpah benda ni tentu jadi. Yang ketiga, wala fataha an babi mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqr. Nabi kata, taklah satu orang yang suka duk minta dekat orang, melainkan Allah akan jadikan dia fakir. Satu orang suka meminta-minta dekat orang, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia satu orang yang fakir. Sampai bila pun dia tak cukup dia minta ke orang, tak berhenti-henti. Maka tiga perkara ni kita dah baca pada bulan 1 tu. Malam ni muka surat 83 kita sambung apa benda yang Nabi kata aku nak cerita dekat hampa, hafal benda yang aku nak cerita ni. Nabi kata muka surat 83 bawah tu, dia kata sabda Nabi SAW lagi, wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu. Qala innamad dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Dan aku khabarkan kepada sekalian kamu satu hadis. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hampa satu hadis, maka hendaklah hafaz oleh sekalian kamu akan dia. Nabi kata, jangan lupa benda hak aku nak abang ni. Sabdanya hanya sahaja dunia itu bagi 4 orang. Nabi kata, dunia ni ada 4 golongan manusia. Dalam dunia ni ada 4 golongan manusia duduk.
iaitu hamba Allah. Ini golongan pertama. Iaitu hamba Allah yang diberi rezeki akan dia oleh Allah akan harta dan ilmu. Maka dia berbuat ibadah akan Tuhannya. Dan dia menghubungkan ia padanya akan rahimnya. Dan mengetahui ia bagi Allah padanya akan hak. Maka ini orang lebih utama darjatnya. Nabi kata dalam dunia ni ada 4 jenis manusia. Manusia jenis yang pertama ni Tuhan bagi kat dia. Ilmu pun ada, dia orang yang berilmu. Harta pun ada, dia orang ada harta. Ada manusia Allah bagi kat dia dua-dua benda ni. Dan golongan ini Allah bagi harta benda dekat dia, Allah bagi ilmu dekat dia. Dengan harta tu dia dekat diri dengan Allah. Dengan ilmu itu bertambah takwa dia kepada Allah. Maka ini golongan paling baik. Nabi kata. Masalah berilmu dan berharta serta digunakan pada tempatnya ialah orang yang berdarjat tinggi. Siapa Tuhan bagi dia jadi kaya, dia guna kekayaan dia untuk dekat diri dengan Allah, dia tinggi kedudukan di sisi Allah. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu dekat dia, dengan ilmu tu menambah takwa dia kepada Allah, maka tinggi dia di sisi Allah. Demikianlah tersebut dalam hadis itu, yakni seseorang itu diberi Allah akan dia ilmu dan harta. Maka ilmunya itu diamalkan dia dengan semayang dan zikir dan sebagainya. Ada ilmu, maka dia laksanakan ilmu dia. Malam ni kita tahu satu benda. Apa dia? Kita tahu kata 10 Muharram itu sunat puasa. Bukan sahaja sunat biasa. Bahkan Nabi SAW sampai pernah suruh sahabat keluar pergi di dalam kota Madinah ni, bagi ingat dekat orang-orang Madinah, jangan lupa hari ini 10 Muharram. Siapa yang belum makan lagi, niat puasa. Puasa sunat Ashura. Maknanya kalau Nabi suruh sampai macam tu, benda ni penting lah. Kalau tak penting, Nabi habang aja. Nabi kata 10 Muharram, hari Ashura sunat puasa. Nabi habang lagu tu aja, sudah cukup. Tapi tak cukup dengan habang saja. Nabi suruh pula sahabat pergi peringat di tiap-tiap pintu rumah. Jangan lupa hari ini hari Ashura. Siapa yang tak makan lagi, niat puasa. Makna dia penting. Tidak cukup dengan penting tu, Nabi tambah pula selapis lagi. Nabi kata siapa puasa Ashura, Allah ampun dosa dia untuk tahun yang lepas. Maknanya sekali dengan bagi tahu, sekali dengan peringat, sekali dengan habaq janji baik di sisi Allah, maknanya benda penting. Malam ni kita tahu satu benda penting. Maknanya malam ni kita dapat satu ilmu. Kalau kita beramal dengan ilmu yang kita dapat ni, maka tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu, kaitan dia macam tu. Dan kita tuan-tuan, berapa banyak benda yang kita tahu dalam dunia ni tapi kita tak buat. Berapa banyak benda yang kita tahu kata tak boleh buat dalam dunia ni tapi kita buat. Maknanya kita banyak dosa. Malam ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita benda ni. Nabi SAW tolong sampaikan benda ni dekat kita. Nabi kata golongan pertama dalam dunia ni adalah orang yang Allah bagi ilmu, orang yang Allah bagi harta. Dia guna ilmu tu untuk dekat diri dia dengan Allah, dan dia guna harta untuk nak menambahkan lagi keberkatan dia di sisi Allah. Maka ini orang yang paling utama di sisi Allah. Dia kata dan mengerjakan ia akan barang yang disuruh Allah dan dijauhkannya barang yang dicegah Allah. Dengan ilmu tu dia tahu mana patut dia buat, mana yang dia tak patut buat. Dia tahu. Dan hartanya itu digunakannya kepada memberi nafkah orang yang wajib atas dirinya. Dia ada harta, keutamaan dalam membelanjakan harta ialah pada anak isteri. Itu orang yang wajib nafkah ke atas kita orang lelaki. Allah bagi dekat dia duit ringgit, keutamaan dalam membelanjakan duit ringgit ni untuk anak bini. Itu keutamaan. Kalau tak belanja untuk mereka ni, kita kena jawab depan Tuhan. Kalau duit ringgit kita tak sedekah untuk tujuan-tujuan kebajikan, belum lagi kita ditanya, sebab benda tu bukan kewajipan. Sedekah tu sunat. Tapi duit ringgit belanja untuk anak bini, ini bukan sunat, ini wajib. Kalau kita ada duit ringgit tak belanja dekat anak bini, berdosa di depan Allah. Jawab di depan Allah. Maka Nabi SAW kata orang yang diberikan harta tu, digunakan harta tu untuk nafkah orang yang wajib atas dirinya. Dan dihubungkannya dirinya dengan ibu bapaknya. Dengan harta tu, dia bagi mak pak dia suka dengan dia. Dia bagi mak pak dia rasa senang dengan dia. Mak pak susah, orang tua pula lagi, hidup 2 orang,
Makan minum pun tak terurus, tak ada orang nak jaga. Anak orang senang, bawa keluar duit, pergi ambil satu Indonesia, bagi pergi jaga mak dengan bapak dia, tolong masak makan, tolong jaga, lipat kain baju, basuh baju, jemuk baju dan sebagainya. Dia guna duit dia, upah orang untuk jaga mak pak dia, di samping dia jaga mak pak dia. Kita kerja, bini kita kerja, siapa nak dan pergi tengok mak pak kita? Kita pun tak dan. Oleh kerana tak dan, cari ganti. Ganti, pergi ambil satu orang, mai suruh jaga mak pak kita. Kita pantau dia, macam mana dia jaga mak pak kita. Belanja duit untuk upah orang jaga mak pak ini, bermakna kita menghubungkan diri kita dengan ibu bapa kita yang tercinta. Dapat pahala. Dan kita menghubungkan dengan sanak saudara, dengan harta kita tu. Adik-beradik kita beralih tengok keliling kelalang kita, siapa adik-beradik kita yang tak ada kemudahan untuk anak-anak nak mengaji dan sebagainya. Ada sikit bagi untuk memudahkan pengajian dia. Ini orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ditolongnya kesusahan mereka itu dengan hartanya, disedekahkannya dan diketahuinya ada bagi Allah pada harta itu hak dan suruhnya, iaitu bersedekah wajib. Di samping tu dia tahu bila dia ada duit cukup haul, cukup nisab, dia wajib keluar zakat. Dalam soal keluar zakat dia tak ada kecoh. Berapa banyak dia wajib keluar, banyak tu dia keluar. Dia satu orang yang faham, kata dalam harta ni ada hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak kecoh dengan harta yang Allah anugerah dekat dia. Dia buat keluar zakat wajib dan mengerjakan haji wajib dan melepaskan nazar wajib dan sebagainya. Dia guna harta dia untuk buat macam-macam benda baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok. Islam di samping dia suruh kita jadi orang yang zahid, satu orang yang zuhud dalam dunia, tidak bermakna Islam suruh kita jadi miskin. Pasal apa? Pasal banyak ibadat dalam Islam dia berkait dengan harta. Tak ada harta, banyak benda kita tak boleh buat dalam Islam. Bila ada harta, banyak ruang yang kita boleh buat dalam Islam ni. Maka itu kelebihan orang yang berharta, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ingat balik hadis kita pernah baca dulu, macam mana sekumpulan sahabat-sahabat Nabi hak miskin dijumpa Nabi SAW. Mereka komplain Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin dijumpa Nabi, pergi komplain Nabi, ya Rasulullah, rugilah kami orang-orang miskin, untunglah mereka yang kaya. Nabi kata pasal apa? Mereka kata orang kaya boleh buat apa yang kami buat, tapi kami tak boleh buat apa yang orang kaya buat. Nabi kata tak. Nabi kata walaupun orang kaya ada duit, mereka boleh derma, boleh sedekah, boleh belanja harta, boleh belanja duit yang Allah bagi dekat mereka, dan mereka boleh dapat pahala lebih. Hampa juga boleh dapat pahala sedekah. Nabi kata di antaranya ialah hampa bertasbih. Bila sebut subhanallah, 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 pahala sama macam orang kaya sedekah duit. Nabi jawab lagu tu. Bila hampa bertahmid, sebut alhamdulillah, alhamdulillah, sama macam orang kaya sedekah duit. Bila hampa bertakbir, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama macam orang kaya sedekah duit. Nabi kata, jadi orang kaya dia boleh sedekah duit. Orang miskin tak boleh sedekah duit, dia berzikir. Zikir sama pahala dengan bersedekah duit. Nabi kata lagu tu. Orang miskin kata lagi dekat Nabi, dia kata kalau begitu ya Rasulullah tak sama jugalah. Pasal apa? Pasal orang kaya pun bertasbih, orang kaya pun bertahmid, orang kaya pun bertakbir. Mereka sudahlah bertasbih, bertahmid dan bertakbir macam kami. Mereka masih lagi boleh sedekah. Kami hanya boleh bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kami tak dapat nak sedekah. Nabi kata itulah kelebihan orang kaya. Nabi lah sekali kata macam tu. Makna apa tuan? Maknanya kok mana pun orang Islam jadi orang ada duit ni agama suruh. Agama suruh. Malam ni pula kita baca, jumpa lagi sekali benda ni. Kelebihan yang Allah bagi kepada sesetengah orang. Allah bagi dekat dia ilmu, Allah bagi dekat dia harta. Dengan ilmu, dengan harta tu, dia lagi dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang demikian itu, maka ialah orang yang berdarjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW lagi, wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala fa huwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa. Dan seorang hamba yang diberi akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki dengan ilmu, dan tiada diberi rezeki akan dia pada harta. Ini golongan kedua. Golongan kedua, Allah bagi dia jadi orang yang berilmu tapi harta tak ada.
Golongan pertama, jadi ilmu ada, harta ada. Dengan berilmu, dengan berharta, semua ada kat dia, komplit. Dan dia pula guna ilmu, guna harta untuk nak dekat diri dengan Allah. Maka dia afdalul manazil, kedudukan paling tinggi. Golongan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia ilmu, tapi harta tak ada. Ilmu, Masya Allah, cukup hebat, cukup. Harta tak ada. Begitu. Dan dia orang yang berniat, yakni orang yang benar niatnya. Dia satu orang yang benar niatnya. Berkata dia, jikalau sesungguhnya ada bagi aku harta, tentulah aku buat sebagaimana perbuatan si anu itu. Maka ialah orang yang dapat seperti niatnya, maka pahala keduanya sama. Allah bagi dekat dia ilmu, Allah tak bagi dekat dia harta. Sebagai orang yang berilmu, dia ada niat baik. Dia sentiasa duk ingat dalam hati dia, kalaulah Allah bagi aku kaya macam dia tu, aku akan buat baik macam dia tu buat. Dia tak kaya, dia orang miskin. Tapi oleh kerana ilmu ada kat dia, dia faham. Kata buat baik itu satu benda baik. Maka dia pasang niat dalam hati dia. Dia kata, aku kalau Allah bagi aku kaya, aku nak guna kekayaan aku untuk kebaikan. Macam orang kaya tu duk buat. Dia ni yang ada niat nak belanja harta untuk tujuan kebaikan ni, pahala sama dengan kawan hak kaya yang belanja harta untuk kebaikan. Nabi SAW kata, fa'ajruhuma sawa. Maka pahala dua-dua orang ni sama. Walaupun dia tak ada harta, walaupun dia tak boleh nak sedekah harta pasal harta tak ada, tapi niat dia, kalau aku ada harta, aku nak sedekah juga untuk tujuan kebaikan. Aku nak jaga mak pak aku nak bela ni adik-beradik aku. Dia ada niat macam tu. Walaupun dia tak ada duit nak boleh buat benda tu, kerana niat dia nak buat macam tu, Allah bagi pahala kat dia sama dengan orang yang ada harta dan bersedekah tadi. Masalah, dia kata, berilmu tetapi tiada berharta. Sesungguhnya dengan hadis tadi, dapat satu orang yang berilmu serta tidak ada harta tu pengajaran yang baik. Dapat satu pengajaran. Dengan isyarat Nabi kita. Iaitu apabila satu orang itu ada ilmu tapi tak ada harta, yang ni tinggal di dalam kefakiran, maka hendaklah dia mengamalkan ilmunya serta betulkan niatnya. Kita kalau tak ada harta pun niat bagi cantik. Mengamalkan ilmu itu ialah mengerjakan segala yang difardukan Allah. Hak mana Allah fardukan kita buat. Macam mana ilmu yang ada kat kita, macam mana kita tahu hak betul hak tak betul, kita jaga benda ni. Dan segala yang disuruhnya serta menjauhkan segala yang ditegahnya sebagaimana yang kita tahu dalam ilmu kita tu. Buat lagu macam kita tahu. Hak betul, hak salah kita tahu. Kita buat hak betul, jangan buat hak salah. Begitu. Dan betulkan niat kita. Apabila Tuhan kurnia harta, nescaya aku buat apa yang disuruh oleh Allah. Dan aku buat seperti perbuatan orang yang berilmu itu. Iaitu aku akan menghubungkan silaturahim. Dan menunaikan apa yang difardukan Allah pada harta. Daripada sedekah wajib dan zakat dan sebagainya. Dan berniat sentiasa nak buat kebajikan pada harta tu. Maka siapa ada niat yang demikian itu, dapat darjat dia. Dan dapat pahala dia. Seperti mana orang yang buat amal itu. Yang diniatkan suka memperbuat sepertinya itu. Itu dia. Jadi kalau sekiranya tak ada harta pun, niat mesti baik. Niat kalau aku satu hari Allah bagi aku harta lebih, aku nak buat kebaikan. Susah. Benda ni baca boleh. Kita kebanyakan kita bila tengok orang senang, kita jaki. Dari segi praktiknya kita ni, bila tengok orang senang, bukan kita teringin nak jadi macam kawan tu. Kita duk fikir macam mana nak berjatuh dia ni. Pemeluk kau tengok dia ni senang lah ni. Dulu mengaji sama mengajar tu bukan cerdik kan? Macam mana jadi kaya tu lah ni, rasuah agama aku tuduh macam tu macam ni dekat orang. Sudahlah kita ni tetap orang yang tak ada harta, niat pula busuk, apa pun tak dapat. Sedangkan agama habang kat kita lain. Agama habang kalau kita ditakdirkan jadi orang tak ada harta, niat mau cantik. Kita niat aku satu hari, mana nak tahu tuan-tuan benda ni. Hadis dah beritahu kat kita. Tuan-tuan ingat balik hadis Jibril alaihi salam. Nabi SAW duduk dalam satu majlis ilmu. Nabi duduk mengajar, tiba-tiba mai satu orang berpakaian serba putih, rambut hitam berkilat. Masuk mai duduk, terus mai duduk depan, terus duduk depan Nabi, berlagak lutut dia dengan lutut Nabi SAW.
Semua orang tak kenal dia ni siapa. Semua orang duk tengok awak dia ni main lambat masuk main di depan. Pergi belaga lutut dengan lutut Nabi SAW. Orang pun tak tahu dia ni main dari mana. Siapa dia ni. Dia duduk terus dia kata dekat Nabi, Islam ni apa? Nabi kata Islam ni 1, 2, 3, 4, 5. Nabi sebut rukun Islam. Dia kata iman ni apa? Nabi kata iman ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nabi beritahu rukun iman. Dia tanya Nabi, ihsan ni apa? Nabi kata ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan ini ialah kamu sembah Allah macam kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yarak. Allah nampak kamu. Kemudian dia kata bila kiamat? Nabi kata tak tahu. Dia kata apa alamat dia? Nabi bagi tahu alamat dia. Di antara alamat yang Nabi sebut apa dia? Nabi kata apabila kamu melihat orang-orang yang miskin melarat tiba-tiba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Di antara yang Nabi sebut dalam hadis tu. Maksudnya apa? Orang yang pada mulanya tengok miskin, tak ada apa, tak tahu boleh jadi kaya. Maknanya menjelang kiamat tak mustahil. Orang yang hasil-hasil susah, miskin, pendidikan tak tinggi apa semua, tiba-tiba muncul sebagai orang kaya. Benda ni tak mustahil. Mana nak tahu kita salah seorang yang dimaksudkan oleh hadis tu. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala limpah kekayaan, kesenangan dekat kita. Jadi bila mai benda tu dekat kita, kita kena buat macam yang disebut oleh Nabi SAW. Sebelum benda tu mai, niat mau ada. Kalau esok ditakdirkan kita salah seorang pergi jadi orang kaya, aku nak buat macam mana orang kaya yang baik ni duk buat. Kita tak kaya pun, pahala sudah dapat sama macam orang kaya baik duk buat. Ni yang diajar oleh agama kita. Maka Nabi SAW pesan dekat kita benda ni. Sabda Nabi SAW lagi, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. Dan seorang hamba yang diberi rezeki akan dia oleh Allah akan harta. Ini pula golongan ketiga. Golongan pertama tadi Allah bagi ilmu, Allah bagi harta kaya. Golongan kedua Allah bagi ilmu tapi tak bagi harta. Golongan ketiga Allah bagi harta tapi Allah tak bagi ilmu. Ini pula. Dan tiada diberinya rezeki pada ilmu, maka ia pun mengurus hartanya. Dihalakannya tidak tentu dengan ketiadaan ilmu. Tiada buat ibadah padanya akan Tuhannya. Tiada dihubungkan padanya akan rahimnya. Dan tiada diketahui padanya hak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini orang sekeji-keji darjah. Ini golongan ketiga. Ilmu Tuhan tak bagi, Tuhan bagi kaya. Dengan tak arti apa, duit tu ada banyak. Maka yang pertama, zakat tak berpeluang. Kawan tak arti apa. Yang kedua, kot kata nak sedekah, nak tolong adik-beradik apa semua, tak sekali-kali. Dia duk cakap bila masa pun, dia kata dulu aku susah tak ada adik-beradik. Lah aku senang adik-beradik Mahmud pakai mai dua abang ni sangkut kot tu, sangkut kot ni. Lah ni aku tak mau nak kenal depan ni semua. Duit aku satu duit pun sumpah aku tak bagi kat depan ni. Dia duk mai jadi begitu. Ada tak tuan-tuan orang macam ni? Ada. Oh, dia kata dulu, dia kata masa kita susah, kita pergi rumah depa tak buka pintu. Dia kata. Oh, dulu masa kita susah, kita abang kata anak nak mengaji, nak minta pinjam duit tak mau bagi. Lah ni kita jadi senang, menjaga kita jadi bagus. Oh, pakat mai semua duk abang ni bukan online ni kita ni adik-beradik kau ni. Oh, dia kata tak ada. Aku tak boleh lupa tak depa buat kat aku dulu. Lah ni nama kata nak tolong depa ni tak pernah terlintas lah hati aku. Dia kata, ini golongan ketiga. Golongan tiba-tiba Allah bagi dia jadi kaya, Allah tak bagi ilmu dekat dia. Kerana kaya tidak ada ilmu ni, akhirnya kekayaan itu membinasakan dia. Ini golongan ketiga. Masalah, dia kata berharta tidak ada ilmu. Maka itulah yang selalu menjadikan orang demikian sehina-hina darjat diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kerana tu dia jadi hina. Kerana seorang yang berharta serta tiada berilmu itu tidak tahu ia menggunakan harta kepada yang disukai Allah. Dia tak erti. Sebab ilmu tak ada. Dia tak erti ni ke mana nak disalurkan kekayaan dia. Dia tak erti. Bahkan hartanya itu digunakan pada jalan hawa nafsu. Duit ringgit tu betul-betul dia guna menambahkan lagi dosa dia, merosakkan diri dia. Bersuka-suka dia dengan minum arak.
Tuan-tuan tahu berapa ramai orang Islam hari ni minum arak? Berapa ramai? Minum arak. Mabuk tunggi langgar, tidur dalam parit dan sebagainya, pipi suluh dengan toslet, tengok muka orang Islam. Tuan-tuan tanya dah, polis duk buat operasi. Polis duk buat operasi, kok belah perai apa semua tu, tengok berapa banyak disko, berapa banyak pub, berapa banyak duk ada di sebelah tu. Menjelang subuh, menjelang pagi ni kalau ada operasi, bawa toslet pergi suluh-suluh, tengok ada tidur boleh longkang 4-5 orang, suluh-suluh muka Melayu pun ada. Duit ada. Masuk pergi dalam tu nak minum arak ni, minum pakai jam, bukan minum pakai gelas, pakai jam minum. Pakai jam, sekali order 5 jam. Minum gak, habis 1 jam lempang perang relai, ambil jam dia pula minum, mabuk, punggai perang, lagi boleh duk punggai, lagi berasa besar, lagi berasa hebat. Mabuk merangkak keluar mu, jatuh parit pakai lena kan dulu sampai nak sedang pagi esok baru nak balik. Oh, Islam kita apa ada jadi lupa tu. Nak boleh langkah masuk pergi duk capai jam minum ni, tak ada duit orang halau, dia tak pergi masuk. Ada duit baru boleh masuk. Ni golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Allah bagi dekat dia harta duit ringgit, dia pergi melingkup dengan harta dengan duit ringgit yang Tuhan bagi ke dia. Maka apa jadi dekat dia? Digunakan untuk bersuka-suka, minum arak dengan melihat wayang dan membuat riba, pergi jadi alung pula. Ada duit pergi jadi alung, buat riba lah. Orang yang desperate, orang yang dalam kesempitan, orang yang tersepit, nak pakai duit, tak ada tempat dah nak pergi minta, pergi cari dia. Cari dia kata apa? Pinjam 1,000, ujung bulan bayar 1,500. Sebulan. Ambil 1,000. Ujung bulan bayar kat aku 1,500. Dia ambil bunga sampai RM500. Ada kawan pergi ambil, tuan-tuan ada. Ni pasal sangkut tak apa yang nak buat apa ni, gagal juga 1,000 tak apa, ujung bulan 1,500 apa 1,500 lah aku bayar. Ada pergi pinjam 10,000. Buat agreement tulis ni. Buat agreement tulis. Pinjam 10,000. Bayar 22,000. Tak kira nak bayar bila. Kalau hari ni ambil 5 hari kata dapat duit. 5 hari pun 5 hari. Bayar 22,000. Dia pakai agreement pukul mati lagu tu ya. Tak ada kira hari. Tak ada kira bulan. Ada juga. Hak jenis halung macam ni pun ada juga. Tak boleh dia hantar kaki pukul. Dikelang satu badan dan sebagainya. Diugut anak pinak dan sebagainya. Ada orang kaya yang mengambil kesempatan pergi jadi jahat macam ni. Hak kawan pergi terlibat tu pun satu pasal. Kawan hak pergi jadi jahat ni, lagilah banyak pasal dia ni. Kata dia dan dijudikannya. Ada duit sikit pergi melingkup, pergi berjudi. Dan bersedap-sedap dan bersuka-suka dengan orang jahat. Dia itu buang harta pada bukan tempatnya. Pergi belanja duit bukan-bukan. Satu malam belanja sampai 7,000, 8,000, 10,000. Satu malam. Sembang terus. Pasal apa? Pasal dia ada duit. Dia boleh belanja satu malam 10,000. Tuan-tuan, kita benda-benda macam ni, kalau kita tak jumpa, kita kata pelik lah. Ustaz ni sembang. Ada orang macam ni ada, tuan-tuan. Sehari dia masuk 30-40,000. Sehari. Bukan sebulan, sehari masuk 30-40,000. Apa 10,000 nak buang satu hari, masalah apa kat dia? Dia pergi buang 10,000 satu malam di tempat-tempat yang nak menambah dosa dia. Begitu. Bukannya dijalankan dan dibelanjakan harta kepada yang disuruh Allah. Seperti mengerjakan haji, seperti tolong orang susah, seperti membelanjakan untuk perang sabilillah dan lainnya. Dan bukan digunakan untuk menghubungkan silaturahim. Dan tiada diketahui ada pada hartanya itu hak yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berzakat dan bersedekah dan lainnya. Tak ada pasal nak ingat pasal zakat, pasal apa, tak ada pasal. Nak bersedekah, tak sekali-kali. Dia kata, hang nak duit, hampir kerja cari. Pasal apa nak minta kat aku? Tak ada ingat dalam hati dia ni, duit ringgit ni nak pergi bagi kat mak pak sikit, nak buat belanja, nak memudah, nak nak bagi keselesaan hidup mak pak, nak tolong adik-beradik, tak ada. Agenda ni tak pernah terlintas dalam hati dia. Ini golongan ketiga. Maka dengan kerana tiada menggunakan hartanya seperti jalan Allah, bahkan digunakan turut hawa nafsu, maka dapatlah dia sekeji-keji darjat, iaitu neraka. Tak ada lain janji Allah kepada dia, melainkan dia nak kena pergi neraka esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW lagi, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman, فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. Dan satu lagi, ini orang golongan yang keempat.
Seorang hamba yang tidak diberi rezeki akan dia oleh Allah akan harta dan tiada ilmu. Ni lagi teruk. Golongan keempat, harta tak ada, ilmu tak ada. Atas dunia pergi hidup susah, kemudian jahil murakab pula lagi. Kalau harta tak ada tapi berilmu, korang-korang maruah dia terpelihara. Harta pun tak ada, hidup miskin melarat. Ilmu pun tak ada, pergi jadi jahil murakab, cakap merapu dana. Ini golongan keempat. Maka berkata ia, jikalau sesungguhnya ada bagiku harta, pasti aku buat sebagaimana perbuatan si Anu itu pada harta aku. Itu dia. Dia ni sudahlah miskin, apa pun tak ada. Lepas tu ilmu apa jahil, sungguh-sungguh punya jahil. Lepas tu duk pasang niat dalam hati. Kalaulah Allah bagi aku kaya, aku tak balik dah tidur di Timbang 4 ni. Aku nak tidur di Genting Highland. La ilaha illallah. Sudahlah miskin, harta tak ada. Sudahlah ilmu pun tak ada. Duk ingat dalam hati ni, duk niat dalam hati, kalau aku jadi kaya, aku nak pergi tidur di tempat judi. Tak mau balik dah rumah ni. Oh, kabur. Kawan tadi kena pun padanlah dia kaya raya, dia pergi melikuk. Korang-korang dunia dia dah senang, akhirat dia susah. Ada juga senang atas dunia. Ni nombor 4 ni apa pun tak ada. Atas dunia pun miskin susah. Duk pasang niat dalam hati, aku kalau ada duit, aku nak jadi lagi ligat daripada Gatin tu. Kawan tu duk mungkin macam Gatin lah. Dia kata tu tak ligat. Aku kalau ada duit, aku nanti lebih ligat pada dia hari. Ni tak pergi buat pun dosa sama macam kawan ada buat. Masalah jahil serta tak ada harta. Ini paling teruk. Sesungguhnya orang jahil dan tak ada harta itulah orang-orang yang sebanyak-banyak menjadi jahat dan menjadi orang kutu-kutu. Inilah golongan paling teruk. Jahat sekali dengan tak guna. Kerana jahil itu menyesatkan. Dan tidak berharta itu menjahatkan. Jahil ni menyebabkan jadi sesat. Jahil tak tahu apa, dia belah ikut dan aja sesat. Jahil, orang Melayu kata segan bertanya, sesat jalan. Ni maksud dia. Kita jahil, kita tak tahu ni daripada sini nak pi apa nama, nak pi Lahak Miang kot mana. Okey. Lahak Miang, ada satu tempat nama Lahak Miang. Ni dari sini nak pergi Lahak Miang kot mana? Duk tanya nak pergi kot mana? Duk nak pergi kot mana? Nak tanya orang segan. Belah pergi tengok sampai Sungai Layang, Sungai Tani. Lain langsung Lahak Miang tadi keluar tu. Kan? Cari tengok dia ada Sungai Layang, Sungai Tani. Segan bertanya sesat jalan. Itu atas dunia, akhirat pun sama. Ilmu tak ada, tapi tak mau belajar, tak mau nak tanya, ambil tahu dan sebagainya, main duk belah ikut dan. Akhirnya sesat agama, lagi teruk lagi. Tadi ada orang hantar SMS, dia kata, Ustaz, esok 10 Muharram, hari Ashura. Saya ada dengar satu ustaz kata, ada sembahyang Ashura. Bagaimana melakukannya? Dia kata, Ustaz Mardud mana pula piduk abang tu betul. Mana ada sembahyang Ashura? Kita ni tuan-tuan, masalah kita ni lah khusyuk sungguh. Kita suka piduk reka buat benda hak Nabi tak pernah buat. Hak Nabi habang suruh buat ni, kita tak buat. Kita nak piduk reka, nak buat sembahyang sunat Ashura, nak pergi buat sembahyang sunat Muharram. La ilaha illallah. Buka kitab hadis ni, bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Macam buka kitab hadis mana pun, tak jumpa pun sembahyang sunat Ashura ni. Ada dah satu ustaz pihak abang, kita kena buat sembahyang sunat Ashura. Benda ni tuan-tuan tak boleh reka. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata sembahyang macam mana hampa tengok aku sembahyang. Bab sembahyang ni ibadat khusus. Ibadat khusus. Buat kalau sekiranya Nabi buat. Tak boleh buat kalau Nabi tidak pernah buat. Tak nak pergi reka buat benda-benda lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Punca dia pasal apa? Pasal jahil, tidak ada ilmu. Jahil tidak ada ilmu, bila dia duk gagah juga pergi duk rodong, tak mau nak tanya, tak mau nak belajar, maka akhirnya dia sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata kerana jahil menyesatkan. Punca daripada jahil kita boleh sesat. Dan tidak berharta itu menjahatkan. Bila kita ni jadi orang tak ada duit,
Kita ni jadi orang susah melarat, ada mula nak fikir jahat. Lau ayam orang pun nak masuk, telur ayam pun nak sapu. Pasal apa yang pergi jadi jahat lagu tu? Pasal tak ada duit. Tentang Brunei, saya cerita dulu. Brunei, negara Brunei. Saya pernah pergi satu masa dulu, pergi ceramah di penjara dia. Brunei itu satu negara, Brunei ada satu penjara aja. Saya pergi ceramah di penjara Brunei. Kaki tangan penjara ada 100 orang lebih sikit. Banduan dia ada 90 orang. Yang kata Brunei ni. Penjara besar lah. Dia buat untuk masa depan lah. Pokok ada orang teringin nak jadi jahat. Jadi dia buat besar. Penjara Brunei ni, kaki tangan penjara ni, wadah jail dia apa semua daripada pengarah sampailah kepada orang ada kerja dalam penjara ni. Orang yang kerja ada 100 orang lebih sikit. Banduan ada 90 orang. Makna satu orang boleh jaga seorang banduan. Saya pergi ceramah, tengok mereka bawa banduan sebelah. Sikit aja. Sebelah ni kaki tangan lah, pakai uniform, pakai apa semua pengarah dia duk ada. Saya tanya, tak keluar semua ke banduan ni? Ada kata ni habis dah ni. Tak, saya kata ada lagi kot. Dah, ni habis ni, habis. Saya kata penjara ada berapa? Dia kata satu ni lah. Banduan banyak ni lah. Dia kata sikit ya, sini banduan tak ramai. Oh, kita tak jadi macam mana jadi. Ni kebanyakan ni yang 90 orang ni dia salah apa? Kebanyakan. Dia kata salah ni kebanyakan dadah lah. Bukan mengedar dadah. Kebanyakan salah ni pasal hisap dadah. Jadi mereka masuk dalam penjara sekali dengan buat pemulihan. Oh, kata kes-kes curi, samun, rompak apa tak ada lah. Dia kata yang tu tak ada lah. Boleh kata tak ada lah. Macam mana tak ada? Dia kata semua orang ada duit. Nak samun apa lagi? Dia buat ada duit dah. Samun ni pasal nak duit. Pasal apa? Pasal duit yang dia ada tak cukup. Nak enjoy. Mereka duit ada belakang nak pergi samun buat apa? Oh, kita pun betul juga. Agama duk kata ni betul juga. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kadang-kadang hampir kefakiran, miskin, melarat ni membawa satu orang jadi kufur. Betul? Ni pula dia kata kat kita, kadang-kadang tak berharta itu menjahatkan. Atau jadi jahat banyak ni. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Mengaji tak boleh, drop daripada sekolah, nak dapat kerja elok tak boleh, kerja tak ada dan sebagainya. Tapi sebagai manusia ada keinginan nak berumah tangga. Bila menikah dapat anak, bila dapat anak nak belanja duit tak ada. Akhirnya dia mula main macam-macam. Itu yang sampai besi apa nama duk tutup longkang pun dia balas. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Duit tak ada. Ni anak duk besar, anak nak pergi sekolah, nak bawa duit nak bagi tak ada, nak bawa guna. Kali-kali pergi tengok kasut dia ni nampak elok galas pergi. Jual kat ruang mana? Kan? Bukanlah semua orang dia kata di ruang tu curi kasut. Tapi dia curi, dia pergi lepas kat kawan tu suruh tolong jual. Nak tengok apa lagi, basikal budak sekolah terlupa nak bubuh kunci ke apa ke, dia buat kayuh pergi lagu basikal dia. Aduh, jadi jahat ni dia kata pasal apa? Kerana tidak berharta. Hak ada duit saja nak jahat tu satu pasal. Tapi hak ada jahat kerana tak ada duit ni ramai. Maka kerana tu Nabi kata jadi rosak dia ni. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi ilmu kat dia dan Allah tak bagi harta kat dia. Kerana tak ada ilmu, dia tak tahu dosa pahala. Kerana tak ada harta, dia jadi jahat. Duk fikir nak buat yang tu yang ni dan sebagainya. Maka dengan kerana tidak ada ia berilmu, maka sentiasalah dia di dalam maksiat. Kerana tidak tahu ia menolak dirinya dan menyimpangkan dirinya daripada kejahatan tu. Dia tak erti macam mana nak jadi orang baik pasal dia tak ada ilmu. Dia tak erti ni nak jadi orang baik macam mana. Dia ada ingat nak jadi orang baik, tapi nak jadi baik macam mana tak erti nak jadi baik. Ada tuan-tuan orang sampai umur 60 70 tak semayang pun ada. Tak semayang. Orang marah dia, bini duk marah dia, anak duk marah dia, anak menikah ada menantu marah dia. Menantu duk main, abang dah ustaz ni saya nak buat macam mana pak mentua saya ni tak mau semayang. Tak mau semayang ustaz. Semayang apa pun tak mau. Kacau betul. Saya pening dah dengan dia ni. Saya bagi kaset ustaz pun dia ambil. Bukan dia tak ambil, tapi dia tak dengar. Dia kata macam tu. Kita kata cuba hang pergi sembang dia elok dengan mak mentua. Suruh mak mentua sembang dengan dia. Tanya pergi tengoklah. Tanya pergi tengok. Kalau hang kancing dengan pak mentua, hang sendiri sembang dengan pak mentua ni. Bawa dia pergi tentang mana ke apa. Tu sambil duduk naik kereta sembang pergi. Dah ke dia tak erti semayang. Kita duk cap dia kata dia tak mau semayang. Bukan dia tak mau semayang. Dia tak erti nak semayang. Ada tuan-tuan nak tak erti semayang ni ada.
Dia duk ingat apa? Semayang ni payah. Dia kata duk cerai hafal doa kunut. Tak mau nak ingat. Dia kata kerana tak hafal doa kunut tu 5 waktu semayang tak semayang. Kunut bukan tiap-tiap waktu semayang. Bukan tiap-tiap semayang nak kena baca kunut. Tapi dia kerana tak erti kunut ni terus tak semayang. Ada. Semacam mana orang hari ni bila ada mayat tak mau main semayang-mayat. Pasal apa? Dia kata payah nak hafal doa semayang-mayat tu. Nak hafal Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu tu dia kata payah dia kata. Dengan kerana tu dia tak mau main semayang-mayat. Dia tak erti. Bukan pasal dia tak mau main tu, pasal dia tak erti. Jadi berapa ramai orang yang jahil, tidak ada ilmu, maka kerana tu dia sesat. Semayang dah apa dah habis, melingkup habis ibadat dia. Dia jadi sesat kerana tidak ada ilmu. Begitu. Apabila dilihatnya orang jahat bersuka-suka dengan hartanya pada maksiat dan pada jalan hawa nafsu, maka dia pun teringin dan suka yang demikian itu. Bila ilmu tak ada, bila tengok kaki-kaki ya-ya-ye ni dia teringin. Dia kata syok lagu depan ni. Dia syok tengok orang jenis kaki ya-ya-ye ni. Dia seronok. Tengok orang seronok ni seronok. Kita tengok orang seronok pun kita seronok. Tengok dengan sambut tahun baru seronok. Lompat tepuk aku tepuk lompat di atas belakang aku lompat di atas belakang menyanyi menjerit apa semua. Saat-saat lagi cucu hati lighter angkat ayun. Kita tengok orang seronok pula kata. Ingin nak pergi sulam tu jelas-jelas depa tu. Seronok. Pasal apa? Benda seronok. Nama kata manusia ni dengan benda seronok dia tarik. Jangan cakap tuan-tuan. Jangan cakap kita duk main masjid, duk main mengaji, duk main apa. Apabila anak-anak pasang televisyen dia duk main lagu-lagu apa ni. Lagu duk gedik kaki automatik duk gedik. Anak kita pun dia kata ayah nampak syok. Ayah kebal kaki. Lagu duk buat lagu macam. Bukan kebal kaki. Itu manusia. Nama kata manusia ni benda seronok dia short. Dia short. Dia main macam karan tu. Ruk benda dia main. Saat lagi sedang balik. Buka boleh. Ayah tak mau tengok gambar ni. Garang balik. Tadi syok dah sah. Tadi dah syok dah sah. Pasal apa? Pasal manusia. Tentu buat apa kita bohong. Naluri kita sebagai manusia. Cuma manusia yang berjaya tu ialah dia berjaya lawan hawa nafsu dia. Ni hawa nafsu. Kalau kita tak ada hawa nafsu, kita bukan manusia, kita malaikat. Kerana kita manusia, dia ada hawa nafsu. Cuma kita berjaya pasal kita boleh kekang hawa nafsu kita. Kita boleh kontrol dia. Dia kena ikut kita. Ini manusia. Jadi dia kata di sini, orang yang jahil, tak ada ilmu langsung, bila tengok orang jahat bersuka-suka dengan harta, dengan maksiat, dengan jalan hawa nafsu, maka dia pun teringin nak suka seperti yang demikian itu. Dia pun teringin. Begitu. Maka dia pun berkata, jikalau sekiranya aku ada harta, pasti aku bersuka-suka dengan harta aku seperti orang itu. Dia pasang niat. Aku pun kalau ada duit, aku pun nak buat lagu tu. Maka sudahlah niatnya itu pada nak mengerjakan yang haram. Maka pada hukum syarak, apabila satu orang niat nak buat jahat, seperti orang buat jahat dan maksiat itu, maka berdosa ia. Sama dengan dosa orang yang berbuatnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian, ialah hadis dalam masalah tadi. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil hammi fid dunya wa hubbiha. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berbimbang dengan dunia dan kasih akan dia. Kita akan tengok pula tajuk selepas ni. Bagaimana orang yang hati dia duk fikir dunia saja dan dia syok sangat dengan dunia. Apa nak jadi ke dia? Dan lepas tu dia akan masuk satu tajuk bab ma jaa fi tulil umur lil mu'min. Hadis yang membicarakan panjang umur bagi orang mukmin. Apakah yang dimaksudkan dengan panjang umur? Orang yang beriman, panjang umur tu macam mana? Adakah umur 100 tu dianggap panjang umur? Ataupun umur 50 tapi diisi dengan amal ibadah, maka itu dianggap panjang umur. Kita nak tengok macam mana Islam melihat soal panjang umur. Wallah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 16. Jilid 16 muka surat 86. Muka surat 86. Bab ma jaa
fil hammi fid dunya wa hubbiha. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berbimbang dengan dunia dan kasih kepada dia. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Bagus tak bagus kepala kita ni sentiasa duk fikir pasal dunia. Duk fikir pasal nak tambah harta, duk fikir pasal nak naik pangkat, duk fikir pasal gila nak suruh orang hormat, nak suruh orang puji, nak suruh orang sanjung kita. Ini dia panggil gila dunia. Hari-hari duk fikir pasal apa orang tak hormat aku. Hari-hari duk fikir pasal apa dia ni tak sanjung aku. Hari-hari duk fikir macam mana cara aku nak bagi duit aku 10,000 jadi 100,000. Hari-hari duk fikir pasal dunia ni bagus tak bagus dari segi agama. Ketahuilah saudaraku, berbimbang dengan dunia dan kasih kepadanya dikeji oleh syarak kita. Kalau habis masa duk fikir pasal nak senang, nak kaya, nak hebat, nak mulia, nak apa atas dunia, nak disanjung dan sebagainya, kalau habis masa dengan duk fikir benda ni, agama tak suka macam ni. Kita bila terlampau mengharap atas dunia ni, terlampau mengharap, kita akan kecewa. Terlampau harap nak naik pangkat, satu tak dapat pangkat tu, kecewa. Terlampau harap nak jadi kaya raya, nak jadi jutawan, tiba-tiba tak dapat, kecewa. Maka dunia ni agama suruh cari, tapi agama tak mau kita pergi cari dunia sampai kita pergi jadi hamba dunia. Itu kena faham. Maka apabila seseorang daripada kamu kena kepapaan, maka janganlah keluh kesah akan kepapaan kamu itu. Serta tanggunglah susah hati sampai mengadu hal diri itu kepada segala orang. Kita ni, dia kata mana-mana daripada kalangan kita ni yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan susah, maka jangan sampai ujian kesusahan tu menyebabkan kita hilang maruah. Allah uji kita susah, kita hilang maruah, duk bawa tepurung pergi duk minta sedekah dekat orang sana sini, jatuh maruah. Allah uji kita dengan susah, kita jatuh maruah kita dengan perbuatan kita yang bodoh ni. Dan berhati duka cita dan susah hati kerana tiada mendapat sikit sedap atas dunia. Jangan sampai kita jadi macam tu. Kerana tak dapat sikit sedap atas dunia, susah hati sampai binasa diri. Kerana duk harap nak naik pangkat, tiba-tiba tak dapat pangkat yang kita duk harap tu dapat ke orang lain. Kerana tu kita ni punya duk fikir sampai binasa diri. Duk fikir pasal apa aku tak dapat, pasal apa dia ni dapat. Sedangkan kalau nak banding aku dengan dia ni, aku kerja lagi rajin daripada dia ni. Macam mana dia ni boleh dapat? Macam mana orang tak nampak aku? Duk fikir yang tu je, semayang pun tak khusyuk, hidup pun tak dia apa. Dia main perasaan dengki ke orang, dia main perasaan marah ke orang, dia main perasaan nak musnahkan orang yang dapat tempat yang kita duk idam-idamkan dan sebagainya. Akhirnya bukan rosak kita ni, rosak agama kita sekali. Bahkan jika jatuh susah dengan sebab kepapaan itu, maka hendaklah kuat sabar. Dia kata kalaulah ujian kesusahan itu sampai ke peringkat buat kita ni jadi papa kedana, sabar dengan Tuhan. Tuan-tuan, tak semua usaha kita buat berjaya. Berapa ramai orang terai masuk dalam bidang meniaga, akhirnya bukan sahaja tak untung, makan modal. Berapa ramai orang teringin nak langkah kaki masuk dalam bidang meniaga. Pasal apa? Pasal dia jumpa hadis, Nabi kata 9/10 daripada rezeki itu mai daripada jalan meniaga. Maka dia pun teringat nak meniaga. Langkah-langkah kaki masuk tu, pijak duri, pijak paku karat, pijak kaca, habis. Dan berapa ramai orang berjaya. Jadi mana-mana manusia yang langkah kaki masuk, langkah-langkah tidak dianugerahkan kejayaan, bahkan diuji dia pula dengan kepapaan. Tak menyaga dulu ada juga duit simpan 100,000. Bila pergi masuk menyaga, dia rendam duit 90,000. Rendam-rendam hancur. Tinggal 10,000 dalam tangan. Nak sara anak 5-6 orang dan sebagainya. Dia jadi papa kedana. Maka kalau kena ujian macam ni, hendaklah sabar. Yang ni jangan keluh kesah dan jangan susah hati akan yang demikian itu. Bahkan redha akan apa yang diletakkan Allah itu. Terima kata ini sudah takdir Allah. Allah nak uji aku. Di sebalik ujian ini mesti ada hikmah. Pujuk hati kita macam tu.
Sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, duit aku 90,000 ni 3 bulan habis. 90,000 tu dia rendam buat modal 3 bulan tuan-tuan. Kedai hak dia buka tu bungkus. Maknanya dalam masa 3 bulan duit 90,000 habis. Tak ada tinggal apa. Tinggal 10,000 dalam tangan tu nak belanja tak tahu sampai bila. Kalau dia kena ujian yang macam tu, redha bahawa ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Yang ni jangan terlintas di dalam hati dan jangan i'tiqadkan dalam hati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih kepadamu. Oh, jangan sampai begitu. Jangan sampai duk berasa awak Tuhan buat kat aku lagu ni. Ramai orang jadi begitu. Awak Tuhan buat kat aku macam ni. Ni dalam ramai-ramai duk ada awak yang Tuhan pilih aku untuk nak bagi kena ujian. Aku tahu ni semua ujian Tuhan. Tapi masalahnya pasal apa Tuhan pilih aku? Dia duk tanya soalan tu. Dia rosak tak lagi. Ni dalam kampung ni duk ada berapa ribu orang. Duk ada dalam kampung ni pasal apa aku yang Tuhan pilih untuk nak jadi macam ni. Dia duk tanya pasal apa aku, pasal apa aku, pasal apa aku. Dia rosak. Dia kena redha dengan ketentuan Tuhan. Dan jangan menyumpah-nyumpah diri tidak beruntung. Dan jangan menyusah-nyusahkan orang dengan sebab kepapaan diri sendiri. Dan susahkan diri sendiri. Hanya menuntut pada Tuhan semata-mata. Dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya agar dilapang akan rezekimu. Serta tetapkan dirimu di dalam taat kepadanya. Jangan sampai kita jadi susah. Jangan sampai orang pun pergi jadi susah dengan kerana kita susah. Sebaliknya bila dah Allah uji macam tu, tempat mengadu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan uji macam tu. Bila ujian tu kena ke kita, jatuh mai ke kita, tempat mengadunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu dekat Allah. Allah sahaja yang boleh lepas kita daripada susah tu. Orang lain tak boleh lepas. Kalau kita sakit, bini kita sakit, anak kita ditakdirkan Allah sakit, kita pergi cerita satu kampung semua orang tahu kata Allah bagi ujian sakit pada keluarga kita pun, orang tak boleh buat apa. Habis sangat orang simpati. Tapi yang boleh memberi sembuh kepada sakit itu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ikhtiar pergi berubat, lain daripada tu minta ke Tuhan. Tak payah cari manusia. Begitu. Kemudian jangan pula kamu berdiam diri lepas berdoa itu seperti menanti hujan meh turun daripada langit. Maka yang demikian itu tidak berlaku pada adat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja bila kena ujian tu suruh doa saja. Kita disuruh supaya berusaha, supaya berikhtiar. Lepas usaha, lepas ikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa supaya Tuhan tolong kita. Tu aja. Bahkan lepas daripada kamu mengerjakan yang diperlukan Allah, telah berdoa minta apa kehendak kamu pada Allah, maka kamu bangkit dan kamu berusaha jalan rezekimu itu. Bangkit semula dan usahakan semula. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kadang-kadang tuan-tuan, modal 90,000 turun untuk menjaga, lingkup habis 90,000. Tinggal 10,000 tu kita buat menjaga juga. 10,000 tu pula dia tumbuh boleh jadi juta. Tak boleh cakap benda ni. Kita duk baca cerita orang kaya apa semua ni, semua pun ada di kalangan hak kaya ni. Tan Sri Azman Hashim, Toki apa nama Arab Malaysia Bank tu. Tan Sri Azman Hashim, saya baca sejarah hidup dia. Biasa jual goreng pisang. Tan Sri Azman Hashim, satu orang Melayu yang kaya di Malaysia ni, kaya atas usaha dia dan mendapat izin Allah. Dia bukan dapat projek terjun mai daripada langit apa semua dah. Dia usaha dan dengan titik peluh dia, dengan RM2 modal kecil dia, dia usaha sampai jadi lagu duk adalah tersenarai dalam kumpulan orang kaya di Malaysia. Dia masa kecil dulu biasa mak buat cucuk pisang, dia galah bakui pergi jual kat orang ramai. Masa dia duk galah cucuk pisang dalam bakui pergi jual kat orang ramai tu, ada tak teringat dalam hati dia satu hari dia nak jadi orang kaya di Malaysia. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala begitu, maka dia jadi begitu. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala macam tu, maka dia jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka kamu bangkit berusaha jalan rezekimu, yakni bekerja dengan tulang 4 kerat, yakni dengan tulang kudratmu atau dengan kira-kiramu dan dengan akalmu. Bangkit buat kerja. Berusaha guna akal kita Tuhan bagi cerdik ni, guna tulang 4 kerat yang Tuhan bagi sihat boleh bangkit buat kerja ni, guna benda ni semua usaha buat kerja. Doa kepada Allah. Kalau Allah nak bagi, jadi.
Tiada kamu bergantung harap pada orang dan tiada kamu menyusahkan orang. Hanya kamu bergantung harap pada Tuhan serta minta dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada minta ke orang, tak ada piluk, tak ada. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Buat kerja minta dekat Allah, buat kerja minta dekat Allah. Hak nak bagi ni Allah. Hak nak bagi ni Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka demikianlah disuruh oleh syarah kita sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah fayushiku Allah lahu birizqin ajil aw ajil aw ajilin ajil. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa turun dengan dia kepapaan. Nabi kata siapa yang ditimpa papa, yang ditimpa kemiskinan, maka dikhabarkannya dan dimintanya agar dihapuskan kepapaan pada orang-orang. Bila dia diuji dengan kemiskinan, dia duk pergi cari orang. Minta tolong kat A, pergi minta tolong dekat B, pergi minta balas kesian dekat C, pergi duk meratuih dekat D. Dia duk pergi cari orang minta tolong. Nescaya dijadikan Tuhan tidak hilang kepapaan itu. Kalau Allah uji kita dengan miskin, kita pergi duk cerita satu kampung kata kita miskin, duk minta tolong dekat orang, Allah akan kekalkan kita miskin, Nabi kata. Ya. Dan tidak hapus papanya itu, tak hilang miskin tu, duk miskin situlah, lagi duk minta kat orang, lagi miskin, lagi duk minta, lagi miskin, tak habis-habis dia dengan miskin. Bahkan sentiasalah ia dalam keadaan berhajat. Dan barang siapa turun padanya kepapaan, dan barang siapa ditimpa papa miskin, kemudian meminta dia agar dihapus papanya itu kepada Allah, maka hampir dihapuskan oleh Allah baginya dengan rezeki yang segera turun, ataupun rezeki yang lambat turun, ataupun rezeki yang lambat laun akan turun. Tapi kalau dia diuji dengan miskin, dia minta dekat Allah. Dia minta dekat Allah di samping usaha ala kadar. Takat mana boleh usaha. Modal ada 10,000, usaha cara 10,000. Modal ada 20,000, usaha cara 20,000. Tapi usaha minta kepada Allah. Usaha minta kepada Allah. Allah akan bagi, kata Nabi SAW. Sama ada Allah bagi itu segera, dandan boleh jadi senang, boleh jadi kaya, ataupun Allah bagi dekat dia lambat. Lambat baru dapat. Usaha 10 tahun baru nampak hasil. Tapi sekali main hasil terus jadi kaya. Ataupun Allah akan bagi dekat dia lambat laun. Maksudnya tak cepat sangat, tak lama sangat. 3-4 tahun usaha Allah bagi dekat dia. Tuan-tuan tahu Allah nak bagi ni kadang-kadang dalam Quran orang duk gantung diri dia. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuk dekat dia jalan keluar daripada masalah dia. Kalau dia ada masalah, tapi dia takwa kepada Allah, dia tahu Allah saja yang boleh lepas dia daripada masalah ni, Allah akan lepas dia daripada masalah tu. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, dia yakin ni masalah yang menimpa dia ni Allah boleh lepas. Dia usaha, tapi dia yakin Allah boleh lepas dia daripada masalah ni. Allah akan lepas dia. Dan Allah akan bagi dekat dia rezeki min ghairi la yahtasib, daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Saya ada 2 orang kawan. Satu kawan ni tak ada apa, pencen askar saja. Pencen askar pun pencen askar pangkat rendah. Dah lepas pencen, duk rasa tubuh badan okey lagi, duk rasa riang, tenaga ada sikit lagi dan sebagainya, saja pergi cari kerja. Dia pergi cari kerja, dapat jadi driver satu kontraktor kaya. Tuan-tuan tengok tu, Tuhan nak buka jalan, nak bagi senang tu. Kadang-kadang benda tak boleh fikir, tapi Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Dia pencen askar pangkat rendah, pencen pun tak apa duit, anak tu besar ada lagi dan sebagainya, merasa tubuh badan okey lagi, boleh buat kerja lagi, riang tu ada lagi, pergi minta kerja, dapat jadi driver kepada satu kontraktor kaya. Bawa kereta aja. Kontraktor kaya ni kontraktor Cina.
Dia bawa macam mana pun, bila sampai time dah suntuk dah, tak semayang lagi dah, pukul 6 tak semayang asar lagi. Walaupun dia duk bawa toki dia kata dekat toki dia kata, bos, bagi saya 5 minit, saya nak semayang asar. Cina ni pun kata okey. Tunggulah kereta, dia turun pergi semayang macam tu. Rupa-rupanya takwa dia kepada Allah tu, takwa dia kepada Allah, semayang tak tinggal dan sebagainya, walaupun kerja dengan satu Cina, rupanya takwa dia kepada Allah tu dinilai oleh Allah. Cina ni percaya kat dia, pasal dia semayang punya orang. Ini semayang punya orang, bagus. Akhirnya kontraktor Cina yang jadi toki dia ni, akhirnya oleh kerana percaya dekat dia pasal dia semayang, percaya dekat dia, akhirnya dia kata dia buka satu kontrak, satu construction di kawasan manakah, dia kata hang tolong pergi tengok. Macam tu mula. Hang tolong pergi tengok saya. Tolong pergi tengok, bukan lantik bagi jadi site manager ke apa dah. Hang tolong pergi tengok projek aku yang di sana, aku tak nanti, hang tolong pergi tengok. Dia kata, dia bos, siapa nak bawa bos? Tak apa. Dia kata, aku boleh bawa kereta sendiri. Hang tolong pergi tengok, bagi kereta sendiri. Habuan pergi duduk tengok je. Dia pergi tengok. Pergi tengok, buat report apa semua, amanah pula. Dia amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amanah yang kawan ni bagi dekat dia. Rupa-rupanya amanah itu pun dinilai oleh Allah. Makin percaya ni, kontraktor ni makin percaya dekat dia. Akhirnya kontraktor ni kata kat dia, lah ni macam ni, aku nak buat satu projek ni, aku buat turun modal, tapi hang pergi jaga semua, seolah-olah projek ni hang punya. Esok dah berjaya, semua orang beli dan sebagainya, aku mau duit aku balik je, hak lebih ambil kang. Dia main peringkat ketiga. Alhamdulillah jadi macam yang dirancang dah. Dapat balik, kawan tu turun modal berapa, kata 1 million, 1 million bagi balik, hak lebih tu, kalau lebih 2 million, 2 million dapat kat dia. Hari ni hidup senang tuan-tuan. Dia dah sembang dengan saya. Dia kata, tak tahu, macam mimpi. Dia kata, benda ni jadi macam mimpi. Saya tak pernah mimpi ni nak jadi macam law ni. Tak pernah mimpi. Macam mana? Sampai law saya fikir balik. Saya tak nampak benda ni. Tak boleh terima. Tak percaya benda ni. Kenapa? Tak percaya. Dia kata, tak percaya. Tak percaya sungguh. Dia kata, hari ni senang. Satu. Kawan yang kedua, macam tu juga. Tapi dia ni ada kelulusan, ada apa semua. Dia satu orang engineer dan sebagainya. Dia kerja dengan satu toki Cina juga. Toki Cina ni anak ada seorang aja. Anak ada seorang je, tapi dia kata anak goblok. Dia kata, dia ada anak seorang aja, tapi dia fresh dengan anak dia ni. Ngaji tinggi, tapi jenis tak erti nak berdunia dengan orang. Jadi dia satu toki besar, milioner. Dia nak tinggal bisnes dia dekat anak goblok ni. Dia panggil goblok kat anak dia. Dia nak bagi dekat anak goblok ni, memang nampak tak boleh harap. Dalam pada tu muncul kawan kita seorang ni. Muncul dia ni, pergi kerja aja. Mula-mula pergi kerja aja. Tapi kerana amanah dia, kerana bagus dia, dia ni kelebihan dia satu, jaga